Saya Nur Atika Syakira binti Azhar, I21105358. Saya Nur Amira Aina binti Syafi'i, nombor matrik I21105339. Saya Nur Amira Natasha binti Mustafa, nombor matrik I21105340. Assalamualaikum, nama saya Zaitun Akila binti Asin, nombor matrik I21105371. Isi tugasan iaitu penilaian rubrik. Isi rubrik. Rubrik merupakan satu sistem pemarkahan yang digunakan oleh guru dan sistem ini juga berfungsi sebagai penunjang yang diperlukan untuk menilai tahap pencapaian pelajar. Tafsiran sebagai subjektif dengan merujuk kepada objektif pembelajaran. Tugas dan tahap pencapaian prestasi sehingga dijadikan asas untuk menilai respon pemeringkatannya hanya berupa kedudukan kualiti dan tahap pencapaian pelajar ditaksirkan oleh seperti tugas bertulis, projek dan lain-lain lah. Guru akan buat penilaian. Lepas tu guru seharusnya dapat memberi markah garis kriteria. Tak boleh secara belas kasihan ataupun pilih kasih. So cikgu ni ataupun guru ni perlu tulus membuat kerja penilaian rubrik ni. Biasanya terdiri daripada 3 tahap iaitu cemerlang, sederhana ataupun memuaskan. Seterusnya adalah pemarkahan. Tujuan pemarkahan berdasarkan rubrik. Kebanyakan pakar berpendapat rubrik ni boleh diperbaiki kerja murid dan meningkatkan pembelajaran kerana menyediakan panduan yang jelas dan terang bagi murid lah. So dia membantu para pelajar untuk memperbaiki kualiti kerja dan seterusnya memperbaiki pengetahuan mereka. So dekat sini bila cikgu kata awak ni memuaskan, diorang akan tahu diorang buat kerja tu biasa-biasa. So diorang akan tingkatkan kualiti diorang lah. Murid sekiranya rubrik diberikan terlebih dahulu, pemahaman tentang cara penilaian akan dibuat membolehkan persediaan yang baik dilakukan. So guru-guru boleh menggunakan rubrik untuk pelbagai aktiviti dengan sedikit pengubahsuaian. So membantu guru menilai dengan tepat dan tidak berat sebelah lah dan konsisten dalam pemarkahan tu. Tak adalah istilah pilih kasih. So terdapat jenis-jenis rubrik iaitu rubrik umum, rubrik tugas khas dan rubrik analitik dan rubrik holistik. Okey, antara kelebihan penilaian rubrik yang pertama ialah mempunyai gambaran yang jelas. So penilaian rubrik ni dia mempunyai satu garis panduan yang di mana garis panduan tu dia menerangkan secara jelas mengenai tahap perkembangan kanak-kanak. Okey, sebagai contoh, kita memilih tunjang fizikal untuk kita nilai kanak-kanak tu. Jadi di dalam penilaian rubrik ni dia akan menerangkan secara jelas ciri-ciri setiap tahap tu. Cemerlang ni macam mana tahap fizikal dia, baik ni macam mana, dan lemah ni macam mana ciri-ciri dia. Okay, pada masa yang sama, penilaian rubrik ni dia membantu guru untuk menilai kanak-kanak tu mengikut aspek yang dipilih. Penilaian rubrik ni dia memberikan kelebihan kepada kanak-kanak juga. Okay, salah satunya adalah menggambarkan prestasi kanak-kanak tu yang sebenar. Okay, di dalam penilaian rubrik ni, guru akan membuat penilaian dan kita boleh mengetahui kekuatan dan juga kelemahan setiap kanak-kanak tu dalam aspek yang dinilai. Contohnya, kita nilai dalam aspek fizikal. Jadi kita dapat tahu dan kita dapat lihat setiap kanak-kanak tu apa kekuatan dia dan apa kelemahannya. Jadi bila kita nampak kelemahan tu, guru ni dapat membuat penambahbaikan terhadap kelemahan tersebut dan mungkin boleh memperbaiki kelemahan kanak-kanak tu juga. Okey, pada masa yang sama, bila kita dapat melihat kekuatan dan juga kelemahan kanak-kanak ni, secara tidak langsung guru ni dia boleh meningkatkan prestasi kanak-kanak yang lemah ni. Okay, sebagai contoh, dulunya dia lemah dalam aspek fizikal berlari contohnya. Jadi melalui penilaian rubrik ni, guru dapat membuat satu aktiviti yang boleh membantu untuk kita tingkatkan tahap kanak-kanak tersebut.
Seterusnya ialah kelemahan rubrik perkembangan. Okey, antara kelemahan rubrik perkembangan ini ialah setiap penilaian yang dibuat oleh guru tidak semestinya tepat. Okey, hal ini kerana setiap penilaian yang dibuat adalah berbeza-beza dari segi pelbagai faktor, antaranya ialah suasana, tempat dan pelbagai aspek yang lain. Okey, sebagai contoh, guru membuat penilaian ke atas kanak-kanak itu di tempat atau suasana yang seronok, yang menyeronokkan, yang ceria, yang menyebabkan kanak-kanak itu seronok ketika guru itu membuat penilaian dan mendapat markah atau skor yang tinggi, yang menyebabkan mereka mendapat skor yang cemerlang. Okay, manakala kanak-kanak yang dibuat penilaian dalam keadaan atau suasana tempat yang tidak menyeronokkan, yang suram seperti panas, berbau dan sebagainya, yang menyebabkan mereka tidak selesa dan tidak menginginkan untuk membuat sesuatu hal yang menyebabkan guru itu menilai mereka tidak mahir lagi dalam melakukan sesuatu benda, seperti tidak mahir dalam mengimbangi badan dan sebagainya, yang menyebabkan mereka mendapat skor yang sangat lemah, dan guru menganggap mereka tidak mencapai perkembangan yang baik. Antara kelemahan rubrik perkembangan yang seterusnya ialah setiap penilaian yang dilakukan tidak boleh dilakukan oleh orang yang sembarangan, tidak boleh dilakukan oleh ibu bapa, tidak boleh dilakukan oleh guru praktikal dan tidak boleh dilakukan oleh mana-mana individu yang tidak berpengalaman. Ia hanya boleh dilakukan oleh individu atau guru yang berpengalaman dan berkemahiran. Okey, sebagai contoh, guru itu mahir dalam perkembangan bahasa. Guru itu akan menilai jika kanak-kanak itu boleh membina ayat mudah ataupun boleh menyusun perkataan menjadi satu ayat yang lengkap. Ini akan menyebabkan ibu bapa atau guru yang lain tidak dapat mengetahui jika kanak-kanak itu mencapai perkembangan mereka dengan sebaiknya ataupun mereka belum mencapai perkembangan mereka lagi. Hal ini juga akan mengganggu guru untuk mencari alternatif atau jalan yang lebih mudah untuk membantu kanak-kanak itu mencapai tahap perkembangan mereka, kerana mereka perlu menunggu guru yang betul-betul berpengalaman dan berkemahiran untuk membuat penilaian terhadap kanak-kanak. Jadi ia akan menyebabkan pembuangan masa juga, kerana guru itu tidak boleh menggunakan cara atau teknik yang baru untuk memastikan kanak-kanak itu mendapat atau mencapai tahap perkembangan mereka. Akhir sekali, saya ingin menjelaskan tentang jadual rubrik yang telah kami buat di prasekolah. Dalam jadual rubrik ini, kami telah memilih seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Azra Mubashir bin Amran. Dalam jadual rubrik ini, kami menggunakan tunjang fizikal dan estetika untuk membuat penilaian ke atas kanak-kanak tersebut. Dan tarikh penilaian yang kami buat pada 8 Disember 2023. Kemahiran pertama yang kami nilai pada kanak-kanak ialah perkembangan motor halus. Dalam perkembangan ini, kanak-kanak menerangkan berbagai aktiviti yang melibatkan motor halus. Pada prestasi sangat cemerlang dan baik, kanak-kanak dapat melakukan aktiviti penggunaan motor halus dan koordinasi mata seperti menggunakan isyarat mata untuk memberitahu sesuatu perkara dan menggunting kertas mewarna dan membuat origami. Pada prestasi sederhana dalam mula, kanak-kanak dapat ataupun tidak dapat melakukan aktiviti motor halus dan koordinasi mata dengan bimbingan ataupun bantuan orang dewasa. Seterusnya, kemahiran kedua pula tentang perkembangan motor kasar di mana kanak-kanak meneroka pelbagai pergerakan. Pada prestasi sangat cemerlang dan baik, di mana kanak-kanak dapat melakukan aktiviti pergerakan motor kasar seperti melompat, berlari dan bermain permainan tenteng. Pada prestasi sederhana dalam kanak-kanak pula hanya dapat melakukan beberapa ataupun tidak dapat melakukan aktiviti perkembangan motor kasar
kerana kanak-kanak hanya dapat melakukannya dengan bantuan orang dewasa. Selain itu, dalam perkembangan ini juga kanak-kanak melakukan pelbagai pergerakan lokomotor dalam prestasi sangat cemerlang dan baik, di mana kanak-kanak dapat melakukan dua pergerakan dalam satu masa serta dapat melakukan semua pergerakan lokomotor dalam satu masa. Dua pergerakan lokomotor dalam satu masa ini, kanak-kanak dapat melakukan aktiviti senaman seperti lompat lintang, kerana kanak-kanak boleh tepuk tangan dan lompat dalam masa yang sama. Manakala dalam melakukan semua pergerakan lokomotor dalam satu masa, sebagai contoh, kanak-kanak dapat melakukan aktiviti menarik. Pergerakan bukan lokomotor adalah kanak-kanak dapat melakukan dua pergerakan bukan lokomotor dalam satu masa yang sama, seperti membongkok dan memusing. Selain itu, prestasi sederhana dalam mah, kanak-kanak hanya dapat melakukan beberapa pergerakan lokomotor atau hanya dapat melakukan pergerakan ini dengan bantuan orang dewasa seperti menyebab badan mereka. Kemahiran ketiga pula ialah kemahiran pergerakan berirama, di mana kanak-kanak dapat melakukan pelbagai kemahiran manipulasi. Pada peringkat sangat cemerlang dan baik, kanak-kanak dapat melakukan aktiviti membaling, menendang, menangkap dan menggolek objek seperti aktiviti permainan bola berajut. Hanya kerana aktiviti ini, kanak-kanak dapat melakukan pergerakan yang pantas. Manakala pada prestasi sederhana dalam mah, kanak-kanak hanya dapat melakukan beberapa pergerakan aktiviti secara dengan bantuan orang dewasa, supaya mereka dapat mengikuti setiap pergerakan yang diajarkan oleh orang dewasa.